Video kali ni kita akan bercakap pasal sebuah filem tahun 1991 tak silap. Kalau salah betulkan lah. Tajuknya ialah Kanta Serigala. Okay, filem ni aku tonton dekat Mubi. Aku sebenarnya the story behind this lah aku nak cerita. Sebenarnya aku tak tahu pun. Aku tonton sebab tajuk dia Kanta Serigala dan aku macam nak tengok apa benda cerita ni kan. Nampak macam sedap. So aku pun buka lah. So aku agak terkejut. Weh, Didi Alias jadi heroin kot, jadi heroin dalam filem ni. So banyak what. So itu yang specialnya sebab selalunya kan di zaman kita sekarang ni kita tahu Didi Alias ni selalunya berlakon lawak-lawak, komedi, dan aku tak expect rupa-rupanya dia ada berlakon filem serius. Okay, so kita akan bercakap pasal Kanta Serigala ni, tapi sebelum tu kita intro dulu. Okey, Kanta Serigala ni merupakan sebuah filem thriller, yang mana mengisahkan tentang seorang penyanyi ni lah, lakonan Didi Alias ni, yang mana dia dicolek oleh seorang lelaki yang mungkin kita boleh katakan gila lah. Tapi gila dia bersebab lah, ada sebab. Dan bila dekat situ dia mula sedar lah yang sebenarnya ada sebab kenapa si lelaki tu colek dia. Dan the story revolves on this boyfriend yang dikatakan curang, yang si Roshamno ni cuba mencari si Didi Alias ni yang dicolek oleh Faizal Hussein. Okey, macam aku cakap tadi, aku terkejut sebab filem ni menampilkan Didi Alias sebagai heroin. Sebab selalunya kita kenal sebagai waktu itu kita kenal sebagai macam Ella kan, Era Fazira kan. Tapi Didi Alias aku macam pelik lah, agak rasa cringe lah sekejap. Sebab selalu kan kita tengok Didi Alias sekarang ni more tu komedi semua. Tapi aku bangga lah sebab dapat tengok juga the other side of this pelakon yang memang hebat lah dekat Malaysia ni. Filem ni menggandingkan pelakon-pelakon hebat lah di era tu, macam Faizal Hussein, yang mana anak kepada si pengarah filem ni sendiri. Kemudiannya Didi Alias, lepas tu Roshamno, lepas tu ada macam-macam lagi lah pelakon-pelakon yang aku tak apa ingat ni kan. Tapi aku rasa filem ni memang agak-agak macam, nak kata best tu tak, idea tu menarik. Okay, aku boleh katakan idea tu menarik sebab dia kisah pasal sebab dan akibat. Kadang-kadang apa yang kita buat, kita rasa benda tu kita enjoy, kita seronok, tapi sebenarnya apa yang kita buat tu sebenarnya tidak menjadi kebaikan kepada orang lain. So itu yang berlaku dalam terhadap watak lakonan Faizal Hussein dalam filem ni lah. Aku tak nak cerita lebih dia punya pasal the twist and so on, siapa kena tengok sendiri. Dan aku rasa filem ni idea dia macam aku cakap tadi lah, bagus. Cuma untuk filem yang aku tonton sekarang tahun 2022, so benda tu rasa macam at some point filem ni macam agak dragging. Dragging means the movie revolves around a simple story dan berharap akan ada simple twist, tetapi dipanjangkan dalam satu jangka masa yang agak panjang lah, 1.5 jam. Dan tidak ada plot-plot yang boleh membantu menambah baik filem ni. Especially aku harap lah idea pelakon Roshamno, cerita watak Roshamno itu yang mana ada connection dengan Didi Alias tu, ada some background story ataupun plot yang lebih bagus untuk dimeriahkan lah. Tapi bila filem ni fokus more on jiwa Faizal Hussein yang mana membalas dendam dengan mencolek si Didi Alias ni, so benda tu macam keep on repeating benda yang sama. Dan action filem ni pun dekat bahagian akhir filem pun macam agak, aku rasa mungkin ketika itu bagus kot, tetapi pada aku yang tonton pada 2022 ni, aku rasa agak macam merebah lah. Especially the sound the music is very loud, dan aku rasa menghilangkan momentum. Dan especially the fight between Roshamno dengan si Faizal Hussein tu pun kurang. Sebab Roshamno and Faizal Hussein ni dia tak ada connection langsung. So some of the character ni tidak dibina dengan connection, tidak connected. Dia macam benda tu macam tidak melahirkan satu plot yang
yang bagus. Sebab Faizal Hussein dia ada penceritaan dia sendiri. Tapi benda ni berkait dengan si Didi Alias itu. So Didi Alias tu pula dengan Rosyamno ada dia punya connection, tetapi connection tu tak dibina dengan bagus. Sebab ending filem ni ada satu babak di mana Didi Alias tu tampar Rosyamno ni because dia ingat cheating ke, dia ingat dia ada skandal ke apa ke. Tapi benda tu tak diperjelaskan langsung dengan baik, sebab hubungan watak Didi Alias itu sendiri dengan Rosyamno tu tak dibina dengan baik. Tu kan, sebelum Rosyamno sebelum dicolek apa semua ni, filem ni memfokus kepada lagu-lagu, fokus kepada nyanyian-nyanyian yang pada aku babak-babak tu tak penting mana pun. At least kalau 1-2 lagu tu that's fine lah. Tapi kalau sampai 5-6 lagu bubuh dalam masa dalam setengah jam, yang pada aku setengah jam pertama tu lah yang paling penting untuk kita nak move forward the story. Kalau orang dah judge 30 minutes pertama tu dah bosan, orang separuh mungkin akan tutup dan akan tinggalkan movie ni. So benda tu agak kurang lah. Tapi aku rasa filem-filem era 90-an macam tu. Aku akan tengok filem-filem Yusof Aslam pun kan, dia akan ada lagu. Mungkin pengaruh-pengaruh daripada India itu, pengaruh-pengaruh filem-filem yang dibikin sebelum itu masih ada dan menyebabkan filem dia jadi begitu. Tapi bagi aku Sepantas Serigala ni not bad. The message is dah kita faham message tu pasal apa. Tetapi bagi aku yang nonton pada tahun 2022 ni, filem ni hanya rating aku 3 bintang sahaja. Aku nonton filem ni dekat Mubi dan aku rasa filem ni agak bagus lah untuk kita throwback balik, tengok the other side of Didi Alias. Kita dah biasa tengok Rosyamno, kita dah biasa tengok si Faizal Hussein and so on. Dan filem ni antara filem yang bagi aku agak unik lah. Walaupun adalah some elemen dan juga penceritaan tu yang aku kurang suka. Okay, so aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Kanta Serigala. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.